Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okay, hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran kita tentang Hikayat Awang Kamarudin, iaitu berfokus kepada tema keseluruhan bagi hikayat ini. Apa dia tema? Maksud tema adalah subjek atau perkara yang menjadi dasar sesuatu pembicaraan ataupun perbincangan, wacana, karangan, cerita, dan sebagainya. Atau dikenal juga sebagai tajuk pokok. Kemudian maksudnya yang kedua, tema ialah idea, dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya sastra. Okay. Tema hanya ada satu sahaja. Okay. Dalam satu-satu penulisan, tema hanya ada satu. Tema suatu karya sastra boleh jadi tidak dinyatakan secara jelas. Seterusnya, tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap cerita biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktiviti ataupun aktivitas di dalam cerita juga didasari ataupun berdasarkan ataupun didasari oleh tema tersebut. Itu antara maksud tema. Bagi Hikayat Awang Kamarudin, temanya ialah kegagahan dan keberanian. Termasuk kepada perkara-perkara yang menyokong ataupun yang membuktikan bahawa Hikayat Awang Kamarudin bertemakan kegagahan dan keberanian. Terdapat beberapa watak yang mempunyai keberanian dan kegagahan di dalam hikayat ini. Salah satunya ialah watak lamang labai. Okay. Ini adalah beberapa contoh ataupun beberapa bukti tentang keberanian lamang labai di dalam hikayat ini. Yang pertama, dia berani merampas dan membawa lari Dang Kesuma ke rumahnya di kampung Bukit Senarubai, walaupun ia mengetahui Dang Kesuma sudah bertunang. Kemudian, dia juga berani mempertahankan Dang Kesuma dan enggan menyerahkan Dang Kesuma kembali kepada Anggayan Damit apabila orang tua-tua memintanya untuk berbuat demikian. Menurutnya, ia benar-benar hendak menjadikan Dang Kesuma sebagai isterinya. Seterusnya lagi, kita masuk kepada kegagahan, iaitu kegagahan lamang labai. Lamang labai juga gagah pada zamannya. Kegagahannya boleh dilihat melalui ataupun apabila tubuhnya tidak mengalami kecederaan sedikit pun, walaupun setelah ditikam berkali-kali dengan senjata oleh Anggayan Damit sewaktu ia berperang dengan Anggayan Damit. Selain itu, sewaktu berperang dengan Anggayan Damit juga, dia telah dapat membunuh dan menewaskan Anggayan Damit. Ini antara contoh ataupun bukti kegagahan lamang labai. Seterusnya kita berpindah kepada watak yang kedua yang juga membuktikan ataupun menyokong tema keberanian dan kegagahan di dalam hikayat ini, iaitu watak Awang Kamarudin. Okay. Ini adalah antara beberapa contoh keberanian Awang Kamarudin. Yang pertama, dia berani pergi ke negeri Jawa untuk mendapatkan Tuan Puteri Bongsu Kuala Jawa walaupun ia sudah mengetahui yang Tuan Puteri Bongsu Kuala Jawa itu sudah bertunang dengan Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti. Kerana baginya, selagi Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa belum berkahwin, selagi itulah ia akan pergi ke negeri Jawa untuk mendapatkan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa. Itu keberanian Awang Kamarudin yang pertama. Keberanian Awang Kamarudin yang kedua, iaitu Awang Kamarudin berani masuk ke dalam panggau atau bilik peraduan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa, walaupun ia mengetahui yang Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa akan melangsungkan perkahwinannya pada keesokan harinya. Di sana, dia telah duduk dan berbual mesra dengan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa sehingga larut malam. Kemudian, sewaktu memandikan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa dengan menggunakan langir, Awang Kamarudin telah berani membaca mantra dengan tujuan agar kasih Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa berpaling kepadanya. Sedangkan
Sepatutnya ia memandikan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa adalah untuk menjaga Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa dari segala perkara jahat. Disebabkan mentera pengasihnya tersebut, Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa berasa teramat kesejukan sehingga tubuhnya bergerak-gerak. Awang Kamarudin berpura-pura menegur perbuatan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa. Kononnya ditakuti tidak jadi berkahwin. Tetapi hakikatnya, dia sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Memang sudah dijangkanya. Kemudian kita berpindah kepada sewaktu berlangsungnya persandingan di antara Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa dengan Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti di Panggau Pengangunan. Awang Kamarudin telah melakukan acara menapakkan ataupun dikenal juga sebagai pertapakan. Awang Kamarudin telah berani, ini keberaniannya yang seterusnya, telah berani melapiskan jari manisnya di bawah tapak tangan pengantin lelaki dengan tujuan agar Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa itu berkahwin dengannya dan bukan dengan Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti. Itu contoh keberanian Awang Kamarudin yang seterusnya. Kemudian Awang Kamarudin juga telah berani mendudukkan pengantin lelaki di sebelah kiri pengantin perempuan. Sedangkan ia sendiri duduk di sebelah kanan pengantin perempuan. Walaupun sebenarnya bukan ia yang berkahwin dengan pengantin perempuan. Dalam adat Melayu, adat kita orang Brunei, pengantin lelaki hendaklah duduk di sebelah kanan pengantin perempuan semasa bersanding. Tetapi dalam hal ini, Awang Kamarudin telah mendudukkan pengantin lelaki iaitu Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti di sebelah kiri pengantin perempuan dan dia sendiri telah duduk di sebelah kanan pengantin perempuan. Kerana perbuatannya itu telah menimbulkan perasaan marah Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti sehingga menyebabkan berlakunya peperangan di antara mereka berdua. Seterusnya kita lihat pula kegagahan Awang Kamarudin. Antara kegagahan Awang Kamarudin, yang pertama ialah dia dapat menewaskan Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti ketika berlangsungnya peperangan di antara mereka. Dia juga telah berjaya membunuh dan memancung tubuh Tuan Puteri Siraksasa iaitu guru Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti sehingga terbelah menjadi dua sewaktu ia menjejaki Dang Siti Nuralam ke Bukit Si Guntang-Guntang. Itu contoh kegagahan Awang Kamarudin. Seterusnya kita berpindah pula kepada watak lain yang juga menunjukkan kegagahan dan keberanian. Watak yang pertama, yang seterusnya ialah Dang Kumala. Dang Kumala juga boleh dikatakan seorang watak yang gagah dan berani. Dia gagah kerana dia berguru dengan Raja Jin Tujuh Seperhadian di Gadung Batu di Bukit Siguntang dan memperolehi ilmu yang lebih sepatah daripada Awang Kamarudin. Kerana kegagahannya, Awang Kamarudin telah meminta bantuan daripadanya untuk menewaskan orang-orang Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti. Di sini juga ternyata Dang Kumala beserta sepupu-sepupunya yang lain telah dapat menewaskan orang-orang Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti yang ramai, iaitu seramai 7 buah kampung dan 7 buah negeri. Okay. Seterusnya, watak seterusnya yang juga menunjukkan kegagahan dan keberanian di sini ialah watak Anggayan Damit, iaitu Anggayan Damit yang menjadi lawanan kepada Lamang Labai sewaktu berebut kandang Kesuma. Apa dia contohnya? Contoh kegagahan Anggayan Damit ialah dia sukar ditewaskan oleh Lamang Labai. Pendek kata, Anggayan Damit juga merupakan seorang yang gagah dan berani di dalam hikayat ini. Namun, Anggayan Damit, kegagahan dan keberaniannya tidak diperlihatkan ataupun tidak banyak disentuh di dalam hikayat ini. Okay. Seterusnya, watak Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti. Okay. Tuan Pemagat Bongsu Baginda Indra Sakti juga watak yang berani dan gagah. Kerana
Dia bertapa di hulu negeri Jawa, iaitu di tempat Tuan Puteri si raksasa anak hantu semenjak kecil lagi. Dalam menghadapi lawannya, iaitu Awang Kamaruddin, dia telah dapat memperlihatkan keupayaannya ataupun kebolehannya menentang segala serangan dan tipu helah Awang Kamaruddin sebelum nyawanya dicuri pada anak batu pertapaan. Nyawa, seperti yang kamu tahu, nyawa Tuan Pemagal Bungsu Gindendra Sakti ini terletak kepada ataupun di batu pertapaannya. Okay. Watak seterusnya dan watak terakhir yang juga menunjukkan kegagahan dan keberanian ialah watak Tuan Puteri si raksasa anak hantu ataupun dikenal juga sebagai Tuan Puteri si raksasa pendeknya. Okay. Kegagahan dan keberanian Tuan Puteri si raksasa anak hantu ini ialah dia boleh membesar dan mengecilkan badannya sewaktu Awang Kamaruddin mengarahkannya berbuat demikian, serta dapat menelan Dang Siti Nuralam menjadi serbuk putih yang disembunyikannya di lipatan bantal. Dan beberapa lagi contoh lain tentang Tuan Puteri si raksasa anak hantu. Baiklah. Seterusnya, juga akan hantar kepada grup kamu, grup WhatsApp kamu, pautan untuk melengkapkan latihan tema hikayat Awang Kamaruddin ini. Jadinya, cikgu mahu semua kamu menjawab latihan tersebut secara atas talian, mengikut masa dan tarikh mengantar yang cikgu berikan. Sekian, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.